antarabangsa bersauh secara haram. Nelayan asing pula merompak hasil laut. Itu antara kegiatan yang kerap dikesan di perairan negara. Wartawan Syahirah Azhar bersama Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia meninjau perairan selatan dan pantai timur baru-baru ini. Bersauh tanpa kebenaran pihak berkuasa adalah satu kesalahan di sisi Undang-Undang Persekutuan dan berpotensi mengundang insiden kemalangan serta jenayah maritim. Ordinan Perkapalan Saudagar 1992 MSO menetapkan mana-mana vessel yang berada di perairan Malaysia wajib mendapatkan kebenaran secara rasmi sebelum bersauh di perairan Malaysia sebagaimana diwartakan melalui Seksyen 3 Akta Laut Wilayah 2012. Kes tangkapan di bawah Akta MSO 1952 terutamanya kesalahan bersauh tanpa kebenaran menunjukkan trend yang konsisten. Pada 2019, sejumlah 132 buah kapal telah ditahan, diikuti dengan 112 lagi pada 2020. Namun, situasi yang berlaku pada 2021 adalah berbeza kerana sebahagian besar kes berlaku di Tompok Utara perairan Johor, di mana lokasi itu menjadi tumpuan kapal-kapal dagang antarabangsa. Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum menjalankan tinjauan di perairan Johor. Kami menaiki pesawat Bombardier CL415MP yang dikemudikan oleh Komander Maritim A. Salihin Hamzah dan Lieutenant Komander Maritim Muhammad Fazuli Mansur. Penerbangan pada hari ini adalah khas kita untuk buat untuk meninjau perairan pantai timur semenanjung Malaysia yang mana pada masa ini kita tengah melaksanakan operasi khas. Ada dua operasi khas yang mana di sinilah adalah laluan masuk kapal-kapal dagang daripada sebelah timur melalui Selat Singapura dan naik melalui Selat Melaka. Tempat ini agak sibuk dengan kapal-kapal dagang. Hasil pemerhatian mendapati syarikat-syarikat kapal memilih bersauh secara haram atas alasan pandemik COVID-19 berikutan tidak mempunyai kontrak kerja berbanding menanggung kos operasi yang masih perlu dibayar setiap hari. Jadi cara yang singkat disebabkan terlampau lama bisnes tak ada, mereka mengambil jalan mudah dengan bersauh di mana-mana yang mereka rasa sesuai. Tetapi tanpa bayar, tanpa kebenaran, tanpa apa. Jadi dia akan anchor di sini, berlombok-lombok dalam ni. So, dia akan menyekat laluan masuk. Laluan masuk pun sekat, laluan keluar pun sekat. Sehingga kini, sebanyak 83 kapal telah ditahan dan disaman di bawah Akta MSO atas kesalahan bersauh secara haram. Statistik kesalahan bersauh secara haram terutamanya di kawasan perairan Johor telah meningkat secara drastik terutamanya pada Januari hingga Mac 2021. Situasi ini berlaku ekoran daripada krisis COVID-19 yang turut membantutkan aktiviti perkapalan antarabangsa. Jadi, pihak FMM sendiri telah mempergiatkan penguasaan bagi membanteras isu ini. Terdapat juga kapal-kapal yang memasuki perairan Malaysia dengan sengaja tidak membuat laporan ketibaan dengan menutup Automatic Identification System AIS bagi mengelak daripada dikesan. Tindakan ini sekaligus mampu menggugat keselamatan di perairan negara. Tinjauan kali ini mendapati masih ada beberapa buah kapal yang dikesan tidak berdaftar dan juga memalsukan maklumat pendaftaran. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum telah mengarahkan pegawai dan anggotanya untuk melakukan tindakan segera. Dua buah kapal ditahan setelah kedua-dua nakhoda kapal gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh daripada Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Kapal tangki pertama ditahan pada jam 10.45 pagi di kedudukan 9.3 Batu Nautika, Timur Tanjung Lompat. Kapal yang berdaftar di Hong Kong ini dikendalikan 17 kru warga asing berumur antara 24 hingga 51 tahun. Manakala kapal tangki kedua pula berdaftar di Thailand
ditahan di kedudukan 20.1 Batu Nautika, Timur Laut Tanjung Siang. Kes disiasat di bawah Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Penerbangan kami diteruskan ke perairan Pantai Timur. Tinjauan kali ini khususnya bagi memantau isu bot nelayan asing. Tadi kita dapat jugalah, kita punya maklumat risikan apa semua. Ada terdapat nelayan tempatan juga bersekongkol dengan bot nelayan asing ni dari banyak aspek lah. Dalam kita tangkap tu juga, semasa kita tangkap, ada bot-bot ini yang telah ditukar nombor dia. Semua palsu. Pelaksanaan Op Naga Barat dan Timur telah berjaya menahan 303 buah bot nelayan asing dan menahan lebih 2,000 kru pelbagai warga negara serta mengumpul nilai rampasan berjumlah kira-kira RM373 juta. Sehingga pertengahan Jun 2020, bot nelayan asing terutamanya daripada Vietnam dilihat semakin aktif melakukan pencerobohan perairan negara kerana mereka hanya akan berhadapan dengan tindakan pengusiran sahaja. Dan sepanjang tempoh itu juga, statistik pencerobohan telah direkodkan sebanyak 88 bot nelayan asing. Ini telah menjadi satu kebimbangan jika dasar pengusiran diteruskan. Jadi pihak FPMM telah mencadangkan untuk melakukan proses tangkapan untuk menghapuskan sindiket ini. Kebenaran semula untuk menahan bot nelayan asing melalui Op Kuda Laut menyaksikan sebanyak 149 kes tangkapan telah direkodkan dan membabitkan nilai rampasan lebih RM224 juta. Kesemua rampasan bot akan melalui proses pelupusan. Laporan Syairah Azhar 999.